menyambung perbincangan kita tentang tajuk akidah. Kalau dalam slot yang lalu kita membincangkan ataupun memfokuskan kepada bagaimana kita memahami akidah, di hujung-hujung itu saya telah sebutkan bahawa para alim ulama lah yang memainkan peranan untuk menggali isi kefahaman akidah daripada sumber kefahaman akidah yang betul, iaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan bantuan dalil yang mantap, iaitu dalil akli juga. Jadi kita memahami akidah kita, akidah yang sebenar, akidah yang berbetulan dengan yang realiti adalah dua dalil. Dalil akli dan juga dalil nakli. Lalu kita dapati ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, apabila mana mereka menggali kefahaman akidah daripada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka selarikan kedua-dua dalil tadi, ada dalil aklinya, ada dalil naklinya, maka mereka susun dalam satu ilmu yang dikenali sebagai ilmu tauhid, ataupun lebih popular di Nusantara ini, di negara kita ini, dengan nama ilmu pengajian sifat 20. Tetapi ada berlaku kebelakangan ini tentangan-tentangan, bangkangan-bangkangan terhadap pengajian sifat 20 ini dengan pelbagai dakwaan. Antaranya mereka mendakwa bahawa kita tidak sepatutnya belajar sifat 20. Pertama, kerana ialah bid'ah, perkara baharu. Tidak ada sahabat Nabi belajar akidah tauhid sifat 20. Maka perkara bid'ah ini perkara yang sesat, kita kena tinggalkan. Yang kedua adalah kerana sifat 20 ini, kata mereka, ditolak oleh generasi salaf, iaitu generasi awal umat Islam. Dan yang ketiga adalah kerana dikatakan sifat 20 ini sebenarnya adalah daripada ajaran falsafah Yunani, bukan daripada ajaran Islam. Kita kena faham bid'ah ini dari segi bahasa artinya satu perkara baharu. Jadi kita kena faham bid'ahnya sifat 20 ini adalah daripada sudut penyusunan ilmu, bukan daripada sudut isi ilmunya. Jadi sesuatu penyusunan ilmu itu memang biasa akan datang kemudian. Sebagai contoh ilmu tajwid, itu ilmu membaca Al-Quran dengan betul, itu penyusunannya datang kemudian. Sahabat tidak belajar ini ikhfa kah, ini idgham bi gunnah kah, idgham bila gunnah, ini mat asli, ini mat arid li sukun. Tidak ada istilah-istilah demikian yang dipelajari oleh para sahabat. Tapi isi tajwid ada, iaitu membaca Al-Quran dengan betul, elok makhraj hurufnya, betul panjang pendeknya, isinya ada. Cuma penyusunannya datang kemudian. Contoh yang lain adalah ilmu hadis. Ilmu hadis kan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelaskan ini sebagai mutawatir, ini sebagai ahad, ada yang katakan masyhur, ini dikatakan sahih, ini dikatakan dhaif, ini dikatakan hasan. Bahkan bila dilihat kepada bersambung tak bersambungnya sanad, ini dikatakan munqati', ini dikatakan mu'dhal, ini dikatakan mursal. Ini semua adalah perkara yang bid'ah. Tetapi tidak menjadikan ilmu hadis itu satu perkara yang salah. Bahkan intipati ilmu hadis itu ada semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk memastikan apa yang dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang benar sabdaan Nabi, bukan satu perkara yang direka-reka, tidak. Jadi itu tujuan ilmu hadis. Penyusunan ilmu hadis itu bid'ah, tapi isi ilmu hadis tidak bid'ah. Maka demikian juga penyusunan ilmu sifat 20 itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Para sahabat belajar akidah, pertama sifat wujud, kedua kidam, ketiga baqa', keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan sebagainya. Tidak ada. Tetapi walaupun penyusunan itu adalah datang kemudian, tapi isinya jelas ada di zaman Nabi SAW. Sebab itu apabila saya pernah ditanya, ustaz, kata dia, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Saya kata mustahil. Kalau kamu katakan salafus soleh tidak memahami akidah menggunakan sistem sifat 20, yang itu saya setuju. Tetapi kalau kamu mengatakan salafus soleh menolak sifat 20, tidak akan mungkin. Kerana menolak setiap satu daripada sifat 20 menjadikan orang yang berkenaan itu kafir, terkeluar dari Islam. Contohnya, kita ambil sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Seseorang yang mengatakan tak, Allah tak wujud, kata dia. Macam mana sesuatu yang kita tak boleh nampak, yang kita tak boleh dengar, yang kita tak boleh sentuh, tiba-tiba benda itu wujud. No, Allah tak wujud, dia kata. Kafir orang ini. Yang kedua, orang yang menafikan kidam. Kidam kita terjemah sedia. Artinya menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Allah wujud, tapi tidak seperti kita. Kita wujud dengan dahulunya tak wujud. Sedangkan Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan.
Tapi kalau seseorang itu mengatakan, kata dia, Allah pun macam kita juga lah. Allah wujud, ya, tapi dulu satu masa pun Allah tak wujud. Selepas itu baru Allah wujud. Ini kan membawa kepada kufur. Kerana setiap sesuatu yang tidak wujud, kemudian baru wujud, pasti diwujudkan. Sesuatu yang diwujudkan itu bukan Tuhan. Sesuatu yang diwujudkan itu namanya makhluk. Mengatakan Allah itu makhluk, itu kan kufur. Jadi, cuma ulama' dalam mendepani syubhat keraguan ini, mereka ada kalanya menyusun dengan penyusunan hujah yang ilmiah, yang bagi setengah orang nampak ini macam falsafah. Itu kita akan terangkan insya-Allah selepas daripada ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man nasarahu wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, sementara tadi kita telah terangkan, ya, kekeliruan yang berlegar sekitar pengajian ilmu tauhid yang dikenali di negara kita ini sebagai pengajian sifat 20. Bagaimana sebahagian orang menjadi keliru mengatakan tak boleh belajar sifat 20 kerana ia adalah bid'ah. Jadi saya telah terangkan, bid'ah dari segi kaedah penyusunan ilmu tidak ada masalah. Kemudian ada yang mendakwa, tak, ini salafus soleh menolak sifat 20. Tidak, tak mungkin. Kalau salafus soleh tidak memahami akidah menggunakan sistem sifat 20, itu betul. Ya, kerana salafus soleh memadai dengan mereka mendengar ayat suci Al-Quran, dengan mereka mendengar hadis-hadis Nabi SAW, mereka telah mendapat satu kefahaman yang mantap, yang jitu, yang benar. Tetapi untuk umat Islam yang datang kemudian, maka para alim ulama' menyusun kefahaman itu dalam bentuk satu ilmu yang khusus yang dikenali sebagai ilmu sifat 20. Tak mungkin salafus soleh menolak sifat 20. Bahkan kalau kita pergi satu persatu, sifat yang pertama wujud, artinya ada. Tak mungkin salafus soleh mengatakan Allah tak wujud, kerana natijahnya orang yang mengatakan demikian menjadi kafir. Yang kedua adalah kidam. Kidam kalau kita terjemah, kita kata sedia. Tapi itu belum membawa satu kefahaman. Kefahamannya sedia berarti menafikan permulaan bagi wujud Allah.